Suruh hak mereka beri harta tu empat bukan tak ada orang. Baik syak tutup habisnya. Walau betul kita akan diejek, orang yang minta derma diejek, tetapi Allah jamin kerana atas derma itulah tertegaknya negara kebajikan Islam. Tentang yang rahmat Allah. Atau pengorbanan kita tak sayang dunia, kita bagi, tak sayang dunia, kita bagi. Kita walaupun kita dapat benda tu, tapi benda tu tak kekal. Sebab baju yang kita pakai lah ni, kita pakai baju lawa korban. Kalau mati sekali baju ni saya bagi orang pergi pakai. Orang masuk-masuk boleh pakai dia. Tak. Orang lain yang pakai bukan hak kita lah kalau mati sekali. Betul tak? Bukan hak kita lah, jadi hak lain. Pasal apa yang kita nak sayang pada derma lah. Esok dapat lain. Kita yang berahmat Allah sekalian. Bagaimana kita hidup, Tuhan jamin rezeki. Tuhan nak ajar kita bercinta dengan dia melalui keuangan, melalui harta yang kita ada pun boleh bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Padahal mereka melihat dan mampu menilai bahawa dari segi kemanusiaan sendiri mereka sewajarnya menolong sesama manusia. Namun realiti mereka enggan bahkan menolak kewajipan ini. Contohnya telah pun disebut dalam ayat di atas, jika tidak mahu menolong sesama manusia apabila diperintahkan. Walladzina kafaru lilladzina amanu an ta'imman law yasha'allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Mereka berkata, adakah kami memberi makan, memberi nafkah, memberi pertolongan, memberi makanan kepada orang-orang yang kamu perintahkan kami? Kamu suruh kami memberi makan kepadanya. Kalau sekiranya Allah menghendaki saya Allah memberi makanan kepadanya, mereka sendiri turut menggunakan nama Allah. Walaupun dari sudut keimanan mereka enggan beriman dengan Allah, tapi dalam hal kewajipan memberi sumbangan kepada yang memerlukan, mereka menggunakan pula nama Allah untuk membenarkan tindakan mereka itu. Begitulah. Tentang yang berahmat Allah sekalian. Okey? Supaya orang Yahudi dan Kristian ni pun contohlah Nabi Muhammad ni duk sebut akan terjadi ni pun buat kajian, tengok buku-buku Armageddon sebut Armageddon. Saya duk baca, tengok, saya tak pegang pada buku tu, tapi apa yang dia sebut tu, Rasulullah sebut dan jumpa orang dia tu kafir, tapi dia pegang pada hal Rasulullah sebut tu, dunia akan jadi puan-puan, tapi dia tak percaya yang Nabi Muhammad tu Nabi, tapi dia orang-orang ni macam ni ya tuan-tuan rahimakumullah. Okey, kena kuk dia apa, dia guna Allah Ta'ala ada. Kita Allah Ta'ala, saya jumpa dah kemarin, tengok Parlimen Larut dalam Facebook tu, Parlimen Larut dalam kurungan tu selama tu bergajah tu kurang. Ada seorang nama Yusuf Kamsah nama. Saya buat gambar hantar bantuan lah, hantar bantuan tu rumah orang pakai jemuran lagi, jemuran. Jadi rumah bilik air dia tu batang buluh jemuran lah panggil apa. Kan tempat dapur dia tu kan tak ada bilik air. Tapi tengok dia buat gambar tu menziarahi tu dia tu menziarahi. Dia jawab dalam komen tu, dia kata dah malas nak usaha dia dah. Jadi dia kata buat sumpah aku ada kata. Dia kata dah malas nak usaha pak bunuh diri tu kan. Kebetulan dalam gambar tu ada buah pisang pinang buah tadang atas barang. Saya kata hang mata hang terpelek ke mana dia nampak buah pisang tu. Dia bukan tak usaha, dia usaha. Dia tanam pisang apa semua. Kan? Tapi itulah rezeki kadar yang dia ada. Kita sebagai insan yang Tuhan bagi pasal patah bantu. Kita jawabkan sudah. Datanglah rahmatullah. Apa tu orang lain pasal jawab gitu, orang lain tunjuk dia, saya tak tengok lah, orang lain tunjuk jangan ngesak nangzui siapa tadi kan. Dia pun tak tahu mana pergi. Datanglah rahmatullah. Supaya dengan TP Mali saya tak buka ah, orang nak cerita saya tak buka aja ni tu. Masuk ibu jawab lagi malah dipanjang cerita. Datanglah rahmatullah. Bab kerja ni saya Tuhan bagi kelebihan sikit kan, bab kerja jawab tu. Kejut ni saya pandai lah sikit. Datanglah rahmatullah. Baik. Tapi itu keadaan. Kita akan jumpa. Itu suasananya. Bagi tahu bagi apa semua, kami dah usaha lah, lepas tak usaha. Dah, Tuhan lagi mana ada perkataan orang miskin, lagi mana ada perkataan orang pakai dalam Al-Quran, lagi itulah ada. Tugas kita untuk membantu tuan-tuan rahmatullah. Saya dah sebut-sebutnya malam ni tuan-tuan rahmatullah, bawah tu ada, saya nak habis di 7 balang. Kuih mauzola dia tu. Itu RM11 ambil lah. Ini tu dah 9 untuk derma pakai miskin.
Cumanya kalau ada seorang dua lah yang nak bantu ada anak daripada Mesir, ini masuk musik, dia susah hati, dia nak ini ada besok ni, orang saya ni, satu belum berapa besok, ada 3 orang yang mohon kalau ada orang nak bantu. Jadi kalau tak nak bantu malam ni ada 50, 10, 100 ikutlah. Untuk saya hantarlah dalam akaun dia, akaun untuk dia rasa senang hati dia nak ngaji ni. Sebab kita kalau kata bulan 9 baru bulan raya, kalau dia boleh balik, dan Alhamdulillah kata bulan 3 tak payah lah kan. Kita ni tak bulan 3 ni tak tahulah, saya tak mau buat spekulasi apa-apa, tapi nampak macam hamba ni bulan 3 ni bang tadi jadi gitu lah. Dan Allah sekalian, jadi kalau malam ni siapa-siapa ada yang nak membantu, mintalah jadah boleh tak ada mana kan, tak ada orang sekalian untuk anak-anak yang mengaji, nak bagi zakat ke nak bagi derma pun ikutlah. Tetaplah baik, kita nak kami bawah tu. Jelas mereka tidak beriman bila disuruh memberi nafkah dan hak kepada orang fakir miskin. Mereka bijak pula mengatakan Allah yang sepatutnya memberi pada golongan fakir miskin yang memerlukan itu. Bukannya mereka, pandai pula mereka menyebut Allah sebagai suatu berhelah untuk mereka mengelak diri dari mereka dari menunaikan perintah Allah itu. Bahkan mereka mengatakan in antum illa fi dhalalin mubin. Ya Allah, tidaklah kamu ini melainkan dalam keadaan sesat yang nyata. Bila kita sebut, kali ini berkata kita pula yang sesat. Mereka yang menyatakan orang yang beriman itu pula yang sesat, bukan mereka yang sesat. Sekarang ini sudah terbalik. Mereka menyatakan golongan Islam yang menyampaikan risalah Islam itu yang sesat. Ironisnya, golongan yang dibunuh itu sesat, golongan yang membunuh tidak sesat. Golongan yang jahat tidak sesat, golongan yang baik pula sesat. Ini suatu yang sangat jelas terbalik. Kesongsangan atau keterbalikan ini bukan sahaja berlaku sekarang ini, bahkan telah terjadi sejak zaman dahulu lagi. Sebagaimana yang didedahkan oleh Allah SWT surah Yasin ini. Tentang rahmatullah, memang betul. Kita tengok di zaman pemerintahan Saddam, di zaman pemerintahan Gaddafi dan sebagainya, orang hak komen dia dia kata salah bunuh. Ke tempat kita ni tak sampai taraf tu lagi. Tapi kita bila sebut kita nak balik pada Islam apa semua jangan. Kan? Benda tu dia main. Benda orang baik tu yang dia nampak. Sebab tu Cina ni bila main dia bergaduh malam berteman tetapi terkejut besar. Sebab mereka ditanam bahawasanya orang hak berserempan, orang hak nampak menyepah ni ganas jahat. Kita dituduh di tempat orang salah. Sebab apa? Menentang kerajaan, menggunakan nama kerajaan itu sebagai satu tempat yang baik, sedangkan mereka menyeleweng. Kadang-kadang mereka kerajaan mesti mereka dituruti. Kami pun Islam juga. Ini benda-benda yang mereka bawa. Yang tanya rahmat Allah sekalian. Jadi kita kena usaha mengajar, kena usaha dakwah sebut sepanjang masa supaya orang nampak yang sebenarnya Islam ni macam mana. Okay? Ini Allah Ta'ala sebut. Inilah ni pun ada apa nama kaman yang ada ceramah ni dituduh kita sesat dan 3-4 kali golongan jasa. Dan rahmatullah. Sebab saya tu kaman saya ni jenis tu. Betullah ayat Quran, ya Rabbi, saya pun dapat saya nak gerik kepala gerik. Tidak, aku tak berjumpa aku tetapkan dalam nafkah ni menjaga dan rahmatullah. Sebab dia guna ayat Quran berambai-rambai keluar. Gini. Tapi dia tak tahu parti yang dia dokong itu haran cabuk tak guna Quran tu. Tak guna, dia guna undah beberapa Quran tu, orang tepuk dan rahmatullah. Bukan dia nak laksana lah. Saya tak nak berlawan. Macam ni kita semua apa semua Allah pada kata ada Allah, itu Allah tahu dan rahmatullah. Dia guna dalil Al-Quran itu, dia cuai sungguh-sungguh untuk dia dapat salah sampu orang panggil dia. Dan rahmatullah ini yang garuk. Ada 3 orang lain senarai. Kalau saya sini berani dah sebut apa nama ni, Kazim dan sebagainya. Dan rahmatullah. Peringatkan. Ingat. Gaduh pula dengan Ustaz ni. Kalau ada suka tu ni marah saya. Tapi saya nak sebut tu terang. Dan rahmatullah sekalian, kalau tak jom tak lawan juga jom.
tunjuk berani kita. Dan seorang lagi yang dekat dengan tuan-tuan di Sungai Bakar ya. Ini dia dekat Sungai Bakar tu. Mari tempat saya buat tahanan Rasa jauh. Kalau tuan-tuan jumpa tu nasihat, orang tu kurang marah. Ustaz tu buat marah. Tanda bila mana mulut orang oleh kerana kawan hang panggil, namanya Najib Mudin panggil, sebut lagu ni. Tak payahlah nak ajak orang balik pada Islam atas stem bebas, bebas. Tak payah ada komen. Dan bahas sendiri tak apa, jawab pun. Dan tak tahu sekian. Bila kerja apa benar? Nasihat lah. Ini atas nama kita kuliah bernama di dalaman kita sebagai kuliah haki yang tak rahmatullah. Sebab jadi fitnah orang kampung dia badui. Dakwah dalam bentuk badui tentang rahmatullah. Rasulullah ajar kita, kalau dia kencing dalam masjid pun tak boleh marah. Dia kencing, gelap dia kencing tu, lepas tu cuci. Itu cerita baru cerita. Dia akan diskan gitu lah. Nah, kita hadapi di sana dulu sana. Kita bukti begitu. Ada perlu kita tolong masak, kita masak. Nah, rahmatullah dia suka tak. Mari ni dapat. Bila dia peminat ni yang pergi tengah padang kata Prof Danak dengar TV. Okey. Dia dengar kena ustaz tu dia pusing. Dan rahmatullah. Susah hati tu dan rahmatullah. Jadi itulah keadaan yang saya tak senang nak mereka sebagai orang bebas ni. Ini nak orang bebas. Beliau buat macam tu. Sini dia mari saja dah. Suruh dia dah. Dia mari tu kalau nak kata ni lah kata ustaz belah guru ni tak nak sebab lagi. Malam tu kan. Sebab bila dia tempat yang tak ramai macam tu dia pun macam kita. Tiru-tiru juga. Sebab malam tu ada siapa nama Angkah orang kenal Dr. Bashir. Dr. Bashir ni oleh kerana dia mari rumah kita dulu. Dr. Bashir di Kepung dia. Dia tak boleh kan? Alhamdulillah mereka ni boleh duduk atas stem ataupun dianjurkan oleh PN dan sebagainya. Cerita Islam. Sedap dia ceramah pun sedap. Saya suka. Tapi ada benda-benda yang sebab tu dia ada cawangan. Dia tak ada cawangan, dia tak ada kawasan. Itu dia tak tahu nak buat kerja apa semua kan. Jadi macam Hasali ni betul lah. Ada mana ada cawangan. Tentang sendiri sini pernah tempat dia kan. Lepas dia kenal ni baru kita tahu yang nyelewai duit tu, nyelewai duit ni dan sebagainya. Itu yang rahmat Allah sekalian. Okey. Jadi itulah keadaan. Bukanlah saya nak bertemu dengan mana-mana ustaz tentang rahmatullah, tetapi kalau kita menjadi penghalang kepada perkembangan Islam. Sebab kaedah berjuang ini disusun oleh kaum muslimin, nahnu na'malu fima tafatna wa na'tadhi fima talafna. Kita akan bekerja atas satu susunan gerakan dan sudut bekerja dalam bentuk apa yang telah kita sepakati bersama. Dan kita akan minta ta'azur, kita akan bermaaf daripada perkara yang kita khilaf. Sebab tu baru dia jadi. Sebab tuan-tuan, kita hidup di akhir, minta maaf masa sikit, kita hidup di akhir zaman ni 1400 tahun lebih. Zaman dengan Rasulullah, Islam telah melalui macam-macam. Ustaz susun tuan-tuan, tak lama nak sebut mulut Irjaiyah ataupun Murji'ah. Satu zaman, beberapa puluh tahun Murji'ah yang terpaksa Imam Ghazali hadapi. Kemudian Al-Batiniyah terpaksa imam-imam hadapi. Murji'ah di zaman Imam Ibn Qayyim. Kalimah Nawawi terpaksa berhadapan dengan Batiniyah. Imam Ghazali. Banyak yang lalui. Kita lalui ni daripada daripada Khawarij tu, zaman Ali tu, sampai kita macam-macam pandangan, macam-macam dia mari apa semua. Kan? Bila jatuh, tapi benda tu boleh dikawal sebab ada kerajaan Islam. Bila jatuh kerajaan Islam 1928, 1928 tertubuhnya Ikhwan Muslimin, disusun semula. Kan? Sebab banyak-banyak ni lah. Tasawuf dia nak main dengan tasawuf. Jenis letih kita kena rahmatullah. Akhirnya dibuat oleh para ulama. Pejuang ni dia susun kaedah-kaedah. Maka selesai.
maka selesai kita boleh susun oleh elok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Lepas tu kita Tok Guru, tuan-tuan guru yang memimpin kita dalam perjuangan kita tadi, dia Malaysia kita disusun cantik. Lepas tu ikhwan muslimin, macam mana ikhwan muslimin sekarang lead di Mesir? Sedang dia tahu pergerakan di TV, tak ada. Tuan-tuan, dia majalah Al-Afaq ataupun ni apa nama? Saya dia punya apa tu ni Al-Afaq ni. Kalau saya sendiri 3 kali berulang 3 jemaah kalau 5 jemaah keluar. 3 kali jemaah kalau apa nama sebulan 4 kali ya. Kalau 3 jemaah saya ulang beli SB ikut belakang. Kawan kita beli harakah beli tak apa, kita tak ada SB ikut ni bukan dia geledah rumah. Alhamdulillah. Ni pi pat muka apa nama dan muka. Tak apa. Tak tahu dia bergerak macam mana tapi burung berlari. Kan? Untuk sampai kepada pelarian tiga ni untuk pelarian tersebut. Saya tahu benar tuan-tuan rahmatullah. Dan seorang mereka kata kita betul buku banyak, kitab ulama banyak dia kata. Tetapi untuk perjuangan semasa bagaimana kita hadapi dakwah, kita baca buku-buku yang dikarang oleh imam-imam kita yang semasa. Pada pimpinan-pimpinan kita. Lepas itu kita guna buku ini. Tafsir surah Yasin ni kalau saya nak baca berlambak tuan-tuan rahmatullah. Nak baca cerita hurai lagi panjang. Tapi kenapa kita pilih yang ni? Hak pimpinan kita tulis dan semasa kita nak bawa ke mana. Untuk kita faham. Maka dia akan jadi jaluran yang baik. Sebenarnya Allah sekalian. Begitu. Kita didik diri kita begitu. Buku-buku yang dikeluarkan oleh pimpinan kita tolong beli. Beli dan baca buku Islam untuk semua apa semua tu. Tolong baca. Bagus. Isi yang sesuai dengan kita, dengan perjalanan kita. Tuan-tuan yang berahmat Allah sekalian. Kalau kita nak apa? Itu saya sebut dalam kuliah haraki lah. Kalau kuliah yang umum-umum tu untuk supaya ilmu tak jadi masalah. Dan yang berahmat Allah sekalian. Begitu. Sebab saya yakin ada ni semua hak jenis haraki belakang. Pesan pada orang haraki dan ustaz dan sebagainya, beli buku-buku tafsir yang dikarang oleh imam-imam ataupun ustaz-ustaz atau guru yang dalam perjuangan kita supaya kita nampak nak bawa ke mana, akhirnya kita akan boleh perjuangan kita. Sebab kita takut tuan-tuan, sangat dekat ini di waktu sebab dia begini. Semalam pertemuan saya Ikhlas dia cerita disebut oleh Imam Koham Ustaz Mawar ada orang nak tahu waktu kita nak bentuk kerajaan negeri Perak, tekanan daripada orang ni tempat dia Putrajaya dulu cukup kuat tekanan. Imam Koham dia kata saya kena timbang dengan sampai kapasitas nak ambil tindakan buang ahli malam tu dan belah hari tulisan dan Ustaz Mawar betul-betul 3-4 orang masalah kena dia dan sebagainya. Tetapi bagaimana tertangguh malam tu, esok pagi tu baru ada tulisan pagi tu. Dalam masa sebelum 8 pagi, daripada 12 malam atau tulisan 8 pagi, email yang keluar di ni, kan? Di siang tak meriah, dia nak buang semua, dia kata tak faham nak buang. Sebab apa? Sebab nak terima PAH. Dia suruh lebih baik, dia kekal jadi membangkang. Supaya tak hilang dia kan kata. Tapi berubah. Saya tengok lepas malam esok tu dia kata nak jumpa saja. Cerita dia di internet. Dia cerita dia di internet. Bila keluar kenyataan ni, orang jawab. Orang di bawah ni, ramai-ramai orang semua 99% menyokong keputusan yang dibuat oleh Nakoham dan juga Sentika tu. Barulah pimpinan pusat pada ketika tu buat keluar kenyataan lain tempat 8 pagi. Sebab orang kata janji bukan noi. Hak ramai ni orang, hak ramai ni, hak rakyat. So kalau itu rupa dia, kita yang sebagai pimpinan, kita dah mengerti hak kita ada di cawangan, hak kita. Apa benda yang perlu kita buat, kita susun supaya keadaan stabil. Sebab kita nak mahu kemenangan yang tersusun, kita mesti mesyuarat benda tu. Sebab tu saya terpaksa komen beberapa orang ustaz tadi tu. Sebab dia akan jadi selera. Kita tak mahu lepas kita menang, dia jadi fitnah lain lah. Sebab hak ramai hak tulis ni jadi bukan menurut. Dia hak serak dia berbagai
tak ada bagai-bagai. Besok di mana juga lah dia pusing tunggu balik kita, langsung rempuh turun negara, lumpuh negara. Ya, so kita kena terancang. Kita ada pimpinan untuk buang orang, hati tak banyak dia buang. Ya, dia ada sabaran. Kita pakai fikir begitu. Ini dah jiwa gerakan hari ini. Ya, kita ngaji ni gerakan kita hari ini sambil kita ada ilmu, kita berusaha, kita fikir dengan yang baik, buat keputusan mengikut jemaah. Individu yang merosakkan jemaah tak terpisah. Tetapi dia tu buat. Entah yang dah masuk dia akan misal semula lah. Dia akan misal. Entah yang dah tu orang ingat tak ada hari dia tak ada percaya lah. Tapi ada di bawah. Entah yang dah itu benda-benda yang boleh saya kongsi bersama. Saya daripada pertemuan semalam, saya daripada pandangan kita baca buku, kita tengok tentang Allah. Ilmu ni banyak. Saya cakap tu kitab ni cukup banyak. Belum pergi ikhwan tak baca sini. Di mana orang apa? Tapi dalam kita nak menyusun beramal gerakan untuk Imam Nawawi, hak semua tu untuk ilmu kita. Tapi nak susun ilmu itu bagi sesuatu, bagi tak jadi fitnah kepada Islam dan gerakan Islam. Ni dia buku-buku ni. Mereka ni yang faham dan mereka berjuang secara ikhlas. Wallahu a'lam. Okay. Ayat 48 kita jumpa lagi pada bulan depan. Ada soalan? Malam ni ada IT. Nanti belajar-belajar juga lah, buka YouTube apa semua ni kita dah ada kan. Oh, Armageddon. Okay. Armageddon cerita kehancuran dunia. 2012 dunia berakhir ni, satu di antaranya tu. Tapi itu kalau ngomong, tak ada orang lain tu dalam rahmatullah. Dia awal-awal sebut harap majhul. Ialah proses iza syamsu kuwirat. Di antara ayat dalam Quran yang dikumpulkan sebagai suatu proses Armageddon. Iza syamsu kuwirat ataupun iza sama'u syaqqat. Okay? Bila langit terbelah. Wa idal jibalu suyirat. Bila mana gunung ganang tu dia petah taif jadi macam patah bawah ganang, macam air, macam kita tengok petrol tu dia ada satu tu lah macam tu, gunung ganang jadi begitu. Okey, bila mana pertembungan di antara langit dan bumi, pecahnya bumi dan apa nama wa idzal kawakib qadarat, bila mana bintang-bintang berguguran. Ni proses-proses macam ni nak jadi kiamat tu disebut dalam apa nama orang putih Armageddon. Okay. Kita tu banyaklah Tuhan sebut kan tentang detik-detik cemas ni, buku ni boleh cari kan. Detik cemas nak jadi kiamat ni dia susun lah. Dia susun. Saya sengaja sebut Armageddon tadi supaya kita faham istilah baru. Dan kenapa dia sebut Armageddon? Sebab dia nak tutup hak Quran kata ni. Okey, Quran kata iza syamsu kuwirat aja bagi. Wa idza samaun fatarat, idza samaun syaqqat. Okey, banyak Quran ada sebut, banyak surah Nazi'at, surah Quran ada sebut. Ini cerita Quran. Bila kita hurai benda ni, orang akan gerun. Dia cerita kat orang putih, pas semua ni Quran, the whole Quran sebut, dia akan gerun, dia akan boleh balik pada dia akan boleh balik kepada Islam. Okey, dia akan boleh balik pada Islam. So Yahudi duk fikir nak buat ke benar benar dia orang boleh sedar sebab pengkaji-pengkaji dia nampak lihat benda tu nak jadi. Quran mendahului cerita Quran nak menghilangkan cerita Quran, dia sebut satu Islam Armageddon. Orang akan berlaku pelanggaran. Dia buatlah cerita hilang jadi Nasrani dulu. Dan Nasrani jatuh apa semua buat keluarga. Dia buat cerita, dan dia buat cerita, tunjuk dalam cerita macam filem Armageddon Bruce Willis yang berlakon tu kan, tahun 1994 dulu ni. Okey, saya dah tengok tu di tanah-tanah rahmatullah, saya tempat saya nampak. Saya nampak ni tengok cerita macam tu video kan. Dia tunjuk dia naik kan? Dia naik kemudian dia Bruce Willis pada ketika dalam filem tu dia tu orang yang cari pam minyak kan. Orang nak cari gali minyak. Dia guna orang cari gali minyak ni untuk naik bawah bintang nak tuju bumi. Alhamdulillah. Apa gambaran dia? Minyak yang boleh selamat dunia ni. Betul dia rebut minyak. Saya teliti pada pulang kereta tadi. Cerita Armageddon.
cerita hak disusun, diubah dalam kitab Injil, dalam kitab saya hampir tak faham ayat bahasa Arab yang diterjemah daripada bahasa Ibrani. Dia buat gambaran sultan orang, kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan ni begini-begini ni. Dia buat cerita tentang pergangan Saddam Hussein. Gini. So, dia tulis melalui ayat tu pembesar-pembesar Yahudi dunia dia tengok kita kena masuk Iraq. Kena masuk Iraq ni. Sebab apa sebab ni? Pergangan hak tulis halang ni Raja Malik Iraq ni nak menguasai kerajaan Tuhan ni, kena kuasai tani. Ini benda ni ada di Iraq. Saja dia reka. Dia buat. Sebab apa di Iraq ni? Dia nak jatuh dah. Masa tu mereka nak jatuh. Dia nilai dolar tak ada. Minyak dia kurang. So macam mana? Dia nak sedut minyak secara percuma yang menyebabkan naik. Jadi masuk Iraq. Dia pusing tu. Semua itu perancangan Armageddon. Dalam perancangan Armageddon untuk menyelamatkan. Kita sudah tengok filem 2012 apa semua tu, kita baca ada tu benda kita ada. Saya dulu ni agak berminat lah cerita tu, dia marah-marah apa ada buat kat dunia ni. Rupanya dalam kitab dia panggil kita baca dulu yang sebut Zionis tu, dia tak sebut Yahudi lah. Dia sebut dalam langkaran Zionis tu dia buat benda-benda tu. Kalau kata ekonomi nak gini apa kena kerah gini, fitnah gini, apa yang ni? Tuan-tuan rahmatullah. Okey. Dan dia tunjuk dalam filem-filem ni cara dia selamatkan dunia depa lah juara supaya orang ni tak risau. Kan? Sedangkan berlaku kocakan apa semua tu, orang-orang cerdik Eropah ni dia tak ada Quran. Dia tak ada benda-benda, tahu dia kaji sendiri kan. Tengok benda tu. Dia takut kalau jumpa Quran, dia Tuhan cerita, oh Quran dulu ni habis orang Eropah Islam. Maka dia cipta istilah Armageddon. Okay. Nah, Armageddon tu dia buat bagi sekarang supaya orang kaji nak tambah sampai jumpa hak Tuhan cerita. Nah, satu lebih kurang gambaran tentang Armageddon ni, jangan kita tertipu. Okey? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala Allahumma faqihna fid din wa 'alim at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'alim at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'alim at-ta'wil. Allahumma a'mi absar an-nas fala yarawna illa badal mujrim. Allahumma layyin lana qulubahum wa aqilhum. Allahumma ij'alhum ilayna alamin. Sallallahu ala sayyidina Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, mohon maaf terdapat perkara untuk maklumat. InsyaAllah pada malam itu Ustaz Hafizal Aliyah akan hadir